anugerah hadiah karya ilmiah. So saya nak interview Prof pasal apa award yang Prof dapat. So boleh tak Prof ulas sedikit tentang buku Prof yang ditajuk yang Prof baru buat tu? Itu revolusi bahasa dan asas moden, huraian dekat sejarah analitik dan kritis. Huraian. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Tentang buku Revolusi Bahasa dan Asas Tamadun, alhamdulillah dapat setakat ni hadiah karya ilmiah oleh dianugerahkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia, dan di mana ia diterbitkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka. Dan kalau kita perhatikan di sini ya, buku ini boleh telah dibahagikan kepada 6 bab. 6 bab, dan bab-bab ini ialah bercerita tentang alam sebelum Masihi. Maksudnya di sini yang permulaan tahun Masihi itu saya cuba membincangkan secara agak detail jugalah yang ketika permulaan tahun Masihi. Tapi signifikannya buku ini adalah penceritaannya tentang tahun sebelum Masihi. Jadi saya bermula dengan bahasa dan penciptaan manusia, di mana di sinilah satu plot ataupun perubahan pemikiran yang cuba dibongkarkan oleh buku ini, di mana kita sebagai orang Islam, kita membezakan di antara kejadian Adam AS dengan makhluk sebelum itu. Dan kita maklum bahawasanya Quran telah menceritakan benda ini, tetapi tidak ramai di kalangan kita yang mampu memecahkan kod-kod yang terdapat dalam ayat-ayat tersebut. Jadi disebabkan bidang saya ialah bidang falsafah nahwu dan pemikiran bahasa ataupun linguistic thought, maka alhamdulillah kod-kod tersebut dapat dipecahkan sedikit. Sebagai contohnya dalam surah Al-Baqarah itu sendiri, kita dapati perkataan-perkataan yang seperti yang disebut wa iz qala rabbuka lil malaika inni ja'ilu fil ardi khalifah qalu ataj'al fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Di situ terdapat lebih kurang 4 kod. Yang mana kod-kod ini bila kita pecahkan, kita dapati bahawasanya Adam AS adalah makhluk baru. Makhluk baru, acuan baru yang tidak terkesan pun dengan makhluk sebelum itu. Di mana makhluk sebelum itu mempunyai daging dan darah. Sebab bila malaikat mengatakan qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima, apabila dia menyebut wa yasfikud dima, iaitu menumpahkan darah. Jadi di sini menumpahkan darah, sesuatu yang ada darah biasanya ada daging. Ya, itu kita ikut keadaan biasa, ya, bukan supernatural. Kita ikut keadaan yang biasa, dia mesti ada daging. Jadi dia mestilah makhluk yang berdaging dan ada darah. Justru itu kita letakkan di sini ia makhluk yang disebut oleh ahli-ahli sains yang sebelum itu. Arkeologi telah menjumpai makhluk ini ada berjuta-juta tahun dahulu. Tetapi apa yang Quran nak sebut di sini, ia tidak terhasil daripada Adam AS, tidak terhasil daripada makhluk. Dan clue-clue dalam surah ayat tersebut amat jelas membuktikan kejadian Adam AS itu adalah terasing. Ketika makhluk itu sedang bergaduh dan menumpahkan darah, maka Allah mengatakan inni ja'ilu fil ardi khalifah. Aku sekarang ini sedang menjadikan khalifah di atas muka bumi. Maksudnya makhluk yang ada sebelum itu bukan khalifah, kerana dia tidak dapat membina tamadun. Justru kita dapati tamadun hanya muncul sesudah munculnya Nabi Adam AS, iaitu tamadun paling awal ialah tamadun Mesopotamia. Dan kita maklum Nabi Adam AS adalah di kawasan Mesopotamia itu. Apa yang ditakdirkan dengan Mesopotamia? Buku ini juga menceritakan takrifan maksud Mesopotamia, iaitu dia bermula daripada lembah Sungai Dajlah dan
Furat ataupun Euphrates dan Tigris itu. Kemudian dia seperti lingkaran bulan sabit. Sebab tu dia panggil crescent area. Crescent area, the fertile crescent area. Kawasan subur bulan sabit. Iaitu bermula daripada Mesopotamia, lembah Mesopotamia, dia naik ke atas, pergi ke Syria dan turun balik ke Palestin. Jadi kawasan itu kawasan penduduk yang padat. Daripada dahulu lagi. Maksudnya di kawasan padang pasir di Arab Saudi dan sebagainya itu padang pasir kering kontan, kawasan Mekah. Jeddah itu kawasan kering kontan. Ya, kita jangan cerita yang sekarang ini. Yang ada proses semua pihak kerajaan Saudi nak buat, bukan sekarang ini. Dulu ia adalah kawasan kering kontan. Jadi mereka tidak melalui kawasan itu, mereka melalui kawasan atas itu, fertile crescent itu. Dan justru itu kita Adam AS telah berjumpa dengan kalau ikut dalam Quran, perkataan Arafah itu bermaksud perkenalan, pertemuan di kawasan Arafah. Justru buku ini menceritakan bahawasanya asal usul manusia mestilah daripada Jaziratul Arabiyah ataupun Semenanjung Arab. Dia bukan di Afrika dan dia bukan di Asia. Okey. Soalan seterusnya, apa motivasi ataupun inspirasi yang menyebabkan Prof untuk hasilkan buku ini? Apakah titik mula untuk Prof berkarya? Okey, sebenarnya sesudah saya menamatkan PhD saya, saya meminta pihak universiti jangan bagi jawatan kepada saya. Ya, itu benar. Saya telah bincang dengan dekan, minta jangan bagi jawatan kepada saya sebab saya ingin membaca dan menulis. Ya, saya rasa ramai lagi yang boleh pegang jawatan. Saya ingin bersendirian di dalam ofis ini untuk membaca dan berkarya. Ya, jadi saya melakukan itu. Dan antaranya ialah buku revolusi. Ya, buku revolusi ini ialah hakikatnya ialah adalah hasil daripada semua artikel, kebanyakan, bukan semua ya, kebanyakan artikel-artikel saya yang saya terbit di luar negara. Dan ada beberapa di dalam negara. Kebanyakan artikel-artikel saya yang saya tulis sesudah saya dapat PhD, ia di dalam bahasa Arab dan bahasa Inggeris. Jadi penerbitannya adalah di luar negara, sama ada di Amerika, in English Amerika, Poland, London, Australia, dan juga ada di Malaysia di dalam bahasa Inggeris, dan Singapura, India juga. Ya, artikel saya. Dan di dalam bahasa Arab saya terbit di Jordan, Madinah, Saudi Arabia, di Algeria, di Mesir, juga ada di Oman, dan beberapa lagi tempat di kawasan Tanah Arab itu, dan juga di Tehran. Saya juga ada terbit di Tehran dan saya dapat award di Tehran. Apa yang menariknya, apabila pihak TV Al-Hijrah pada ketika itu, Datuk Wan Ilyas sebagai CEO TV Hijrah, dia mantan TV Hijrah pada ketika itu, mereka telah menghubungi pihak universiti UIA melalui OIL, Industrial Link pada ketika itu. Jadi diketuai oleh Dr. Assistant Professor Dr. Nur Baiduri dengan Prof. Amin Al-Akrami. Jadi mereka mencari siapa yang boleh menulis. Pihak TV Hijrah mencari siapa yang boleh menulis skrip 52 siri daripada Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Jadi pihak OIL Industrial Link UI ini tahu saya ada tulis artikel, beberapa artikel, banyaklah juga artikel yang terbit di sana sini, dan saya terlibat dalam meeting itu. Dan akhir sekali mereka memilih saya untuk melunaskan harapan TV Al-Hijrah itu. Jadi beberapa meeting telah diadakan di TV Hijrah, maka pihak TV Al-Hijrah yang diketuai oleh Datuk Wan Ilyas tadi meminta saya menulis lebih kurang 52 siri. Jadi tanpa mengatakan tidak, saya tidak pernah menulis skrip itu, saya kata okey, saya cuba. Ya, bila tulis skrip itu saya dapat dalam 200 pages skrip TV daripada Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Berdasarkan
rekod-rekod yang saya tulis dalam publication sebelum ini. Ya. Ya, dan untuk pengetahuan, ini adalah buku saya dalam bahasa Melayu yang pertama. Sebelum ni bahasa Inggeris. Sebelum ni saya tulis dalam bahasa Inggeris dan bahasa Arab. Buku saya terbit di Mesir, dia dekat Darussalam, dia dalam bahasa Arab. Bab pemikiran nahwu. Dirasa naqdiyah fi tafkir nahwu al-Arabi. Ya, kritik terhadap pemikiran nahwu Arab. Kemudian buku Inggeris terbit di UIA, terbit di DBP juga sebelum ni. Dan beberapa buku yang lain, saya juga ada edit buku as a editor. Ini buku saya yang keberapa dah saya lupa. Tapi ia adalah buku Melayu yang pertama. Untuk pengetahuan Nuri, ya, buku saya yang bahasa Inggeris, Lingua Revolution and Modern Civilization, Its Impact on Indigenous Culture, akan terbit 2023. Almost 400 pages, but in English. Dia lebih kurang ini, tapi dia penambahan. But in English. Jadi apa yang menariknya daripada skrip tadi, saya melihat, ya, saya kata saya sendirilah atas inisiatif sendiri. Alangkah bagus ni jika saya tukar skrip ini kepada buku, ya, kepada book form. Jadi saya tukar kepada book form, kepada buku, dan kita dapat dalam 380 pages. Sebab skrip ini ia berbeza penulisan skrip dengan buku. Skrip ini adalah satu lontaran idea, brainstorm the ideas. Tetapi buku dia mesti detail. Penceritaan tu mesti detail dan disertakan dengan rujukan-rujukannya. Justru kita dapati di sini banyak rujukan-rujukan, lebih kurang 16-18 pages. Muka surat tentang rujukan sahaja. Ya, ini tidak susah bagi saya sebab saya telah melalui semuanya dengan kita dah buat artikel dalam buku-buku, dan dia adalah satu langkahan yang bagus sebenarnya. Sesudah anda mendapat PhD, anda menulis, dia adalah rintitan daripada hasil daripada PhD yang anda buat itu. Dia akan melahirkan satu bentuk pemikiran ataupun yang cuba mengubah paradigm shift thought dalam masyarakat kita ini sebenarnya. Jadi justru itu saya rasa satu tindakan yang bijak. Saya meminta pihak universiti tidak memberi saya jawatan pada ketika itu, dan saya harap ini berterusan kerana saya ingin banyak lagi berkarya. Ada tak yang support untuk Ya, sudah tentu yang support saya adalah suami saya. Suami saya cukup memberi sokongan dan dorongan. Walaupun kami sebaya, tapi pandangan beliau cukup matang, dan saya ikut apa yang beliau sarankan, dan beliau tahu kemampuan saya. Ya, saya cukup berterima kasih kepada suami saya kerana memahami kehendak saya dan hasrat saya untuk ini, dan beliau memang menyokong dan mencadangkan apa-apa yang bagus untuk saya. Ya, dalam arti kata lain, suami saya amat membantu saya dan meneruskan kerjaya saya untuk pergi lebih jauh. Itu. Masa kau dapat anugerah tu, apa perasaan kau? Sebab hadiah tu dia diberi oleh KPM kan? Apa perasaan kau masa tu? Oh, sudah tu. Sebenarnya bila seminggu sebelum terima hadiah tu, di bibi telefon. Dia telefon, dia WhatsApp. Mula dia telefon, dia tak dapat telefon, saya tak angkat. Kemudian dia WhatsApp. Kemudian saya baca. Lepas tu dia telefon balik. Dia kata berita gembira, baru kami buat decision petang tadi. Dia kata buku Prof Revolusi Bahasa Asas Tamadun dipilih untuk hadiah karya ilmiah. Saya bayangkan, saya kata, oh terima kasih, alhamdulillah, syukur. Saya bayangkan ramai orang menerima hadiah karya ilmiah itu. Saya ingatkan saya antaranya. Saya tak tahu berapa nilaiannya, saya tak tahu lagi. Kemudian saya kata, oh alhamdulillah, berapa orang yang dapat? Orang yang memberitahu saya tu termenung sekejap. Sebenarnya seorang saja. Oh ya ke, saya kata. Rupanya karya hadiah ilmiah ini adalah anugerah yang satu saja.
setiap tahun yang saya faham. Dan disebabkan dapat hadiah ini, dia merupakan tiket besar untuk ke anugerah buku negara. Dan buku ini selain daripada dapat hadiah karya ilmiah hari itu 24 bulan November, ia telah dicalonkan juga untuk hadapan ini adalah untuk buku untuk anugerah MAPI dalam 3 kategori buku kajian, kedua buku kulit buku, dan kategori editor terbaik. Jadi saya tidak tahu, kita tunggu sajalah. Kalau ada Allah kata kun fayakun, kita bertawakal, kita dah usaha, Allah Ta'ala yang menentukan kan. Itu. Jadi bila dapat tu, saya diberitahu jumlahnya, saya terdiam sekejap. Saya kata, oh macam itu ya, dapat hadiah lagi. Saya sudah dapat royalty. Ya, maksudnya di sini ya Nurin, ilmu itu berilmu, dan berilmu itu tidak rugi. Ilmu, berilmu dan memberi ilmu itu tidak rugi. Malah dia memberi balik bayaran kepada kita. Itu bayaran yang hadiah, itu bayaran dalam kita nampak dalam bentuk material, uangnya sah, tetapi ada benda yang lebih besar daripada itu, iaitu bayaran balik dalam bentuk maklumat. Oh, kita bagi pada orang tahu maklumat itu, dan benda itu akan kekal sampai bila-bila, sampai kiamat. Ya, justru saya menggalakkan kepada generasi baru kita ataupun yang masyarakat kita, menulislah. Dia tidak rugi. Kita diam saja, tetapi buku yang bercakap tentang kita, tentang idea kita. Orang baca tentang idea kita dan mereka boleh mengupas balik, memberitahu kepada generasi baru yang muda-muda ini bahawasanya makhluk yang dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang bernama manusia itu adalah Adam alaihissalam dan tidak terevolusi daripada sebelum itu. Dan dalam masa yang sama dengan idea ini, kita menolak pandangan Barat yang mengatakan manusia itu terhasil daripada makhluk yang sebelum itu, terevolusi daripada makhluk sebelum itu. Bagi saya dan bagi buku ini, kita telah mendapat jawapan dengan berpandukan kepada ayat Al-Quran itu saja. Justru memahami bahasa Arab, saraf, nahwu dan konsep dalam bahasa Arab itu adalah satu yang wajib bagi seorang Muslim, supaya kita dapat menjawab lontaran-lontaran idea yang boleh menjatuhkan agama kita. Soalan terakhir, pada pendapat Prof, adakah anugerah hadiah karya ilmiah ini satu inisiatif yang berkesan oleh kerajaan untuk menggalakkan para ilmuwan untuk berkarya dengan lebih baik, dengan lebih kerap? Sebab Prof kata hadiah karya ilmiah itu satu je. So kalau kerajaan bagi anugerah ini lebih kerap, mungkin para ilmuwan pun juga nak betul sigap macam Prof? Ya, ada pandangan saya anugerah untuk anugerah buku ini perlu diperbanyakkan lagi. Okey, dia bukan saja hadiah anugerah ilmiah. Dia bagilah beberapa nama-nama lain. Banyakkan nama-nama term-term itu untuk memperbanyakkan lagi hadiah karya ilmiah ini. Yang mana ia dalam bab kategori karya ilmiah. Sebab karya ilmiah ini di Malaysia agak kurang. Masyarakat kita lebih suka membaca bahan yang santai, ya, bahan yang mudah untuk kita cepat, tapi dapat cepat. Bila kita dapat cepat keluar, cepat lupa. Maksudnya dapat cepat masuk, dia cepat keluar. Sebab apa? Dia ada unsur entertainment, hiburan. Tetapi bila dalam bentuk yang serius, dalam bentuk yang betul, jujur, jelas, bila kita baca, kita tulis kat tepi tu, dia susah nak keluar. Dan bila kita baca, masih lagi, rupanya ada lagi kita tak tahu. Masih ada. Dan di situ kita dapat memupuk budaya ilmu. Apa lagi buku terbaru tentang ini? Apakah rentetan bukunya? Adakah lagi kesinambungan? Ada tak pamphlet pasal ini? Atau macam mana kita nak permudahkan dia lagi buku ini, supaya anak-anak yang berada di sekolah menengah, sekolah rendah dapat baca?
Dan itu merupakan satu pembudayaan ilmu. Ya, insya-Allah. Dan diharap pihak kerajaan bersedia untuk membuka banyak lagi ruang-ruang pengiktirafan kepada penulis-penulis ini. Ya, bukan saja daripada DBP, kita harap pihak universiti, pihak korporat, ya, pihak JLC membuka ruang untuk penulisan ini, memberi bantuan untuk pengkarya-pengkarya menulis lagi buku-buku, terutama buku tentang tamadun, tentang sains, tentang hubung kait dengan Al-Quran, supaya kita dapat membina ummah yang berpaksikan kepada agama ataupun bertauhidkan kepada Tuhan yang satu itu.